Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli. Dalam buletin awal ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Juruterbang helikopter terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara KL di Bidor semalam ditemui mati di lokasi kejadian. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri dan difahamkan mayat juruterbang helikopter itu akan dibawa ke Hospital Besar Ipoh. Dan untuk perkembangan lanjut, kita akan bersama dengan Abdul Razak Muhammad Ali, merupakan Wakil Esro Awani Perak, bersama dengan kita. Assalamualaikum, Razak. Waalaikumsalam. Ya, teruskan dengan laporan anda. Okey, terima kasih Fizi ya. Saya tadi sebentar lebih kurang dalam pukul 10.30 saya berada di padang Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson di Ipoh, dan ketika itu helikopter Tentera Udara di Raja Malaysia yang membawa mayat juruterbang yang dikatakan bernama Richard Chang berusia 58 dari warga negara Hong Kong tiba di padang Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson dan sekitar jam 10.30 itu kemudian terus dibawa ke dalam ambulan yang telah dia menunggu di berhampiran dengan padang dan terus dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh yang terletak bersebelahan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson. Dan ambulan yang membawa mayat juruterbang itu tiba di Jabatan Forensik HRPB Ipoh itu kira-kira jam 10.42. Dan saya juga sebentar tadi berada di Jabatan Forensik dan kelihatan ramai anggota polis dan keselamatan seperti security di hospital yang mengawal keadaan, dan setakat ini tempat itu tidak dikunjungi oleh sesiapa kerana dipahamkan keluarga juruterbang ini, warga Hong Kong ini belum tiba, dan proses wartawan yang berada itu dimaklumkan bahawa proses bedah siasat mungkin lambat sebab memerlukan ujian COVID terlebih dahulu, Afizi. Ya, mungkin media sudah pun dimaklumkan mengenai apakah proses-proses seterusnya selepas postmortem ini diadakan, Razak. Ya, selepas postmortem ini diadakan dan mungkin pihak berkuasa telah menghubungi pihak keluarga juruterbang ini di Hong Kong, dan mungkin rakan saya Amirul Rabbani mungkin ada maklumat lebih lanjut kerana beliau menghadiri sidang media yang diadakan oleh Ketua Polis Negeri Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri di Balai Polis Bidor sebentar tadi, Abdi. Baik, terima kasih kepada Abdul Razak. Abdul Razak difahamkan berada di Ipoh yang sebentar tadi menyaksikan mayat ini dibawa ke hospital di Ipoh, Hospital Besar Ipoh. Dan seterusnya kita nak pergi ke di Bidor sendiri, iaitu wartawan kami Amirul difahamkan masih lagi berada di tempat lokasi operasi berkenaan, yang juga sebentar tadi telah pun bersama dengan Ketua Polis Perak sendiri mendengar apakah perincian dan juga maklumat lanjut mengenai perkembangan ini. Dan untuk itu kita terus bersama dengan Amirul Rabbani Rashid di Bidor. Teruskan, Amirul. Baik, terima kasih rakan setugas di Ibu Negara. Ya, sebentar tadi baru saja selesai sidang media yang dilakukan oleh Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri, di mana beliau mengesahkan mangsa juruterbang yang juga merupakan seorang lelaki disahkan maut di tempat kejadian dalam insiden helikopter jenis Eurocopter susulan yang terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur pada Ahad. Mayat The King Richard Chan, 58 tahun, merupakan seorang warga negara Hong Kong, telah berjaya dibawa keluar oleh sepasukan penyelamat dari kawasan hutan simpan Cikus sekitar jam 10.12 pagi tadi. Dan Ketua Polis Perak juga dalam sidang media tadi mengesahkan bahawa mayat mangsa yang meninggal dunia itu ditemui dalam kokpit helikopter terbabit. Selain itu juga beliau memaklumkan selain pihak keluarga waris mangsa,
pihak CAAM ataupun pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia telah memaklumkan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia melalui penemuan bangkai helikopter tempah di hutan berkenaan. Dan ini juga, operasi ini juga telah berlangsung sekitar seawal jam 8 pagi tadi, 8.30 pagi tadi lah, sekitar 8 dan 8.30. Dan kalau boleh saya kongsikan kronologi operasi mencari dan menyelamat dalam sidang media tadi yang dimaklumkan. Pada sekitar jam 9.30, pihak penyelamat telah menerima maklumat CAM berkenaan helikopter berkenaan yang mana TUDM menjumpai lokasi nahas berkenaan. Kemudian pada jam 9.35, kru helikopter TUDM telah turun di lokasi nahas. Sekitar jam 9.55 pagi pula bilik kerakan XAR memaklumkan supaya menghubungi pihak ambulan untuk bersiap sedia di Ipoh. Kemudian pada jam 10.12 pagi, unit udara telah memaklumkan mangsa telah berjaya dikeluarkan oleh TUDM dan dibawa ke sebuah sekolah di Ipoh. Kemudian sekitar jam 10.30 helikopter telah sampai untuk menghantar mangsa. Dan pada 10.40 pula mangsa telah dibawa dengan menaiki ambulan ke Hospital Raja Permaisuri Bandung untuk tindakan lanjut. Dan juga saya boleh kongsikan juga pada hari ini operasi membabitkan kekuatan 10 pegawai bersama dengan 197 anggota yang terdiri daripada anggota dan pegawai polis daripada IPD Tapah, PGA Bidor, unit udara, polis, bomber APM, perhutanan dan juga beberapa sukarelawan. Dan setakat ini saja yang saya boleh kongsikan laporan terkini untuk insiden nahas ini. Baik Amirul, mungkin dapat perjelaskan sebentar tadi ada tak Ketua Polis Perak sendiri telah memaklumkan mengenai kondisi ataupun keadaan semasa rangka helikopter pada ketika ini, dan bagaimana dengan siasatan yang akan dilakukan ke atas rangka ataupun bangkai helikopter itu? Baiklah. Untuk siasatan lanjut bagi kejadian nahas ini, di mana bangkai helikopter berkenaan masih lagi di lokasi, kami difahamkan masih lagi berada di lokasi bagi siasatan oleh pihak CAAM untuk melakukan tindakan-tindakan lanjut. Selain itu juga Ketua Polis Perak juga memaklumkan yang mana kawasan kejadian, kawasan nahas itu telah dijaga oleh pasukan penyelamat, pasukan anggota unit beruniform untuk bagi memastikan tiada sebarang ataupun cubaan orang awam untuk masuk dan sebagainya, kerana ianya bimbang akan mengganggu kerja-kerja untuk menyiasat insiden ini. Ya, baik, terima kasih kepada dan Amirul. Boleh saya kongsikan juga silakan. kondisi boleh saya kongsikan juga kondisi helikopter berkenaan ketika dijumpai. Saya difahamkan keadaan helikopter berkenaan berada dalam keadaan terbalik dan mengalami beberapa bahagian remuk dan sebagainya. Kalau melihat pada gambar foto yang dikongsikan oleh pihak PDRM, kita boleh katakan bahawa sebelum kejadian helikopter berkenaan telah terbang rendah. Itu yang mungkin kita boleh katakan pihak penduduk kampung mendengar bunyi helikopter terbang rendah itu, dikatakan mungkin helikopter itu untuk bersedia untuk mendarat dan sebagainya. Walau bagaimanapun keadaan tidak mengizinkan, helikopter berkenaan telah melanggar sebatang pokok di kawasan hutan Sipan Cikos sebelum terhempas. Ya, baik, terima kasih kepada Amirul Rabbani Rashid langsung dari Bidor, Perak.